Perubahan iklim atau musim akan berlaku dalam tempoh masa yang panjang dari berdekad sehingga berjuta tahun. Iklim di Malaysia mempunyai suhu yang hampir seragam, kelembapan yang tinggi dan hujan yang banyak. Malaysia yang terletak berhampiran garisan khatulistiwa jarang sekali mempunyai keadaan langit yang tidak berawan langsung meskipun pada musim kemarau teruk. Fakta menarik, Malaysia terletak di hemisfera utara iaitu bahagian utara garisan khatulistiwa yang terdiri daripada dua kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Bagi sesetengah tempat di Malaysia, terutamanya di bahagian utara Semenanjung Malaysia dan utara Sabah, ia mengalami monsun tropika. Seperti sedia maklum, Malaysia kini menghadapi cuaca yang tidak menentu, panas dan hujan lebat sepanjang hari. Kebiasaannya, musim tengkujuh akan bermula pada penghujung tahun hingga ke awal tahun berikutnya. Tapi berbeza buat tahun ini, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan musim tengkujuh akan bermula pada awal November ini sebelum dijangka berakhir pada bulan Mac tahun hadapan. Keadaan akan jadi lebih buruk sekiranya hujan lebat berlaku serentak dengan air pasang besar dan ribut yang akan menyebabkan banjir besar. Jadi untuk semua orang, anda harus lebih peka dan fokus kepada perubahan iklim ini yang semakin membimbangkan. Yep. Itulah kan, kadang-kadang cuaca dekat negara kita sendiri. Kita jangan cakap dekat luar negara dulu. Negara sendiri kita ni pun kita rasa macam kita tak faham dia. Tak menentulah. Sekarang ni tau. Disebabkan mungkin keadaan atmosfera. Betul. Nampak. Tapi saya tak berapa arif lah mengenai perkara ni. Tapi ini tetamu kita Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia yang begitu arif bersama dengan kita sekarang ni. Assalamualaikum Doktor. Selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi Haziq dan Fiona. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor. Saya pun sihat di sini. Kerja semua okey Doktor ya? Setakat ni Alhamdulillah hari Ahad kita cuti lah, orang cuti kita cuti. Tapi staf saya, pegawai saya di Pejabat Meteorologi tu kami tak cuti, 24 jam bekerja. Sentiasa ada orang. Jadi that's why lah kami di Borak Kompetitif hari ini bercerita mengenai perubahan iklim. Lagi-lagi cuaca di Malaysia sekarang ni Doktor, yang kalau kita nampak macam tak menentu Doktor. Minggu lepas macam panas. Minggu ni ribut, ada banjir pula tu. Jadi mungkin Doktor boleh ceritakan sikit apa yang menyebabkan perubahan cuaca yang begitu cepat macam tu? So Haziq dan Fiona, terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kerana menghubungi Jabatan Meteorologi untuk dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan situasi semasa lah di negara kita. Dan sebenarnya sebagaimana klip yang ditunjukkan sebelum temu bual ni tadi, kita ni negara Malaysia terletak di khatulistiwa beriklim tropika. Dan pengaruh cuaca kita banyak dipengaruhi oleh pergerakan angin lah. Angin daripada barat laut dan juga angin daripada barat daya dan juga timur laut. Ini adalah dua angin yang dominan kita kata yang mempengaruhi corak cuaca di negara kita lah. Disebabkan oleh dua angin inilah maka kita ada monsun barat daya dan juga kita ada monsun timur laut. Monsun barat daya kita dah berakhir pada penghujung bulan September itu, bulan lepas. Okey. Dan monsun timur laut kita jangkakan dalam seminggu dua insya-Allah akan datang. Makna dia itu musim tengkujuh lah untuk negeri-negeri Pantai Timur. Dan dari tempoh antara penghujung September sehingga seminggu dua lagi kita nak menghadapi monsun timur laut ni, makna dia ada perubahan monsun kat situ. Perubahan monsun inilah yang kita sedang alami sekarang ni. Kita kenali sebagai fasa peralihan monsun. Kebiasaannya kalau fasa peralihan monsun ni kita makna dia ribut petir, angin, lepas kilat, lebih lagi lah daripada tempoh masa yang lain ni ketika fasa peralihan monsun ni. Dan tiba-tiba awal bulan 10 hari tu kita dapati cuaca kita agak kering, kurang hujan. Lepas tu bukan saja Fiona dengan Haziq tertanya-tanya kenapa jadi macam tu. Orang awam pun macam tu tanya dengan kita kenapa jadi macam tu. Sebenarnya sebagaimana saya sebut tadi, corak-corak kita lebih bergantung kepada pergerakan angin.
Jadi semasa awal bulan 10 sehingga minggu lepas tu, kita ada ribut tropika di lautan Cina Selatan. Ribut tropika ni kalau orang awam lebih faham kalau kita kata ribut taufan lah. Ya. Ada ribut taufan lalu di kawasan utara di luar perairan negara kita lah, di antara Filipina dengan Vietnam ataupun selatan China tu. Ada 3 berturut-turut lalu ketika itu. Menyebabkan angin di negara kita berubah arah lah. Jadi dia kawasan awan-awan hujan semua menumpuk ke sana. Jadi tak berada di tempat kita. Patutnya kalau peralihan monsun ni makna dia angin lebih tertumpu ke negara kita lah, sebab tu kita banyak cuaca. Pada peralihan monsun ni. Tapi sekarang ni pada ketika itu disebabkan oleh adanya taufan tu, ribut taufan tu, tiga ribut taufan berturut-turut. Jadi itu mengubah sikitlah kita punya corak cuaca pada fasa peralihan monsun kali ini. Itu yang berlaku sebenarnya. Okey, baru dapat sedikit apa yang berlaku, Fiona. Betul. Baru tahu kenapa tiba-tiba panas, lepas tu hujan dan petir dan sebagainya. Dan minggu ni alhamdulillah kita tengok dah balik ke asal lah cuaca peralihan monsun tu. Seperti yang dirancang lah. Bukan kita yang seperti dirancang pula. Seperti yang kita baca lah. Ikut sifir yang betul. Sifir. Allah yang merancang. Okey, dan saya percaya memang ramai baru-baru ini dikejutkan dengan fenomena kepala air. Ya, betul. Dan ada kejadian tanah runtuh, terkini banjir kilat dekat beberapa kawasan. Jadi semasa peralihan monsun ni, di kawasan manakah sebenarnya yang dijangka paling terkesan dengan keadaan cuaca seperti ini? Okey, kalau kebiasaannya lah kita tengok bila peralihan monsun ni, negara kita hampir keseluruhan negara cuaca akan lebih aktif lah kita kata. Terutamanya di negeri-negeri sebelah pantai barat daripada Perlis sampai ke Johor. Maknanya negeri-negeri pantai barat Semenanjung dan juga di barat Sarawak dan juga di barat Sabah lah. Itu yang berlaku. Dan ketika peralihan monsun juga, kita sebagaimana saya sebutkan tadi, kita punya ribut petir kita lebih kuat daripada biasalah. Dan ribut petir yang kuat ni dia membawa banyak hujan lah. Hujan yang berintensiti tinggi, kita kata hujan sangat lebat. Tapi tempoh dia tingkat saja, dalam sejam, 2 jam. Dan kalau di kawasan bukit tu berlaku hujan lebat di situ kawasan bukit, ada pula anak sungai di hulu sungai tu. Jadi makna dia bolehlah berlaku kita kata kepala air tu. Itu adalah kita kata fenomena yang biasa berlaku ketika peralihan monsun, selain daripada hujan batu, kilat sambar menyambar, dan semalam saya dikabarkan di luar pantai Kuching kita ada angin puting beliung di sana. Ada orang share gambar dengan saya, dan juga saya rasa dah di social media pun ada orang share tu. Mungkin Haziq dan Fiona pun dapat kot tu. Dan puting beliung ni kalau istilah yang lebih tepatlah kita kata, kita panggil belalai air lah. Sebab saiznya lebih kecil. Kalau puting beliung, dia sejenis puting beliung juga, tapi saiznya lebih kecil. Dia berlaku di biasalah di kawasan laut, sebab ada awan ribut petir ni, awan ribut. Jadi maknanya sebelum nak jadi awan ribut tu macam-macam proses berlaku. Udara menaik, ada angin berpusing dan sebagainya, dan terbentuklah kita kata belalai air itulah. Ya. Dan doktor tadi ada cakap pasal yang macam dalam cuaca yang macam ni, ribut putih mungkin akan jadi lebih kuat. Dia akan jadi lebih kuat daripada tempoh-tempoh lain yang memang akan lebih kuat lah. Tapi sekarang ni pula musim balik kampung. Orang pergi pantai, orang buat outdoor activity. Betul. Jadi apa-apa nasihat doktor kalau untuk kita elakkan diri daripada kita berada di kawasan yang kuat ribut petirnya ni? Okey, biasanya ribut petir yang ketika peralihan monsun ni berlaku sebelah petang biasanya. Sebelah petang atau malam. Jadi kalau siapa nak keluar, nak beriadah ke, nak balik kampung ke, nak berkelah ke, pilihlah sebelah pagi, lebih selamatlah kita kata. Pilih pagi. Jangan saya nak take note doktor. Pilih pagi. Sebab dia nak main bola. Tapi kemungkinan besok lusa ni ada perubahan angin sikit. Kita jangkakan boleh hujan di sebelah pagi. Besok dan lusa ni.
Sebab kita sebagaimana saya sebutkan tadi, corak cuaca kita banyak bergantung kepada tiupan angin lah. Kita kata arah tiupan angin itu sendiri. Dan kepada yang balik kampung tu, kadang-kadang anak-anak kita tengok sikitlah anak-anak kita kalau main di padang tu, jangan biarkan dia terdedah kalau ada ribut, ada petir. Sebab kilat senang menyambar kalau kita berada di tempat terbuka lah. Ya, betul. Lepas tu kalau biasanya hujan lebat ni, longkang kita tu tak dapat nak tampung air dalam masa yang hujan tiba-tiba lebat tu lah. Jadi berlakulah banjir kilat kita kata. Dan pastikan kita kata longkang-longkang kita jangan yang tersumbat, jangan kita hadang longkang kita. Kalau kawasan tu mudah dinaiki air, maknanya dia pastikan kereta kita jangan saja-saja kita parking dekat tempat yang mudah naik air lah. Kan nanti masuk air dalam kereta tu pula. Banyak video yang viral juga kan bila ada banjir kilat, kereta-kereta semua tersadai dekat tepi-tepi jalan tu. Ada juga yang redah, doktor. Itu yang masalahnya. Banyak dah saya tengok video-video yang netizen kita kongsi, jangan redah. Yang terbaru pun saya tengok ada, jangan cuba redah. Tapi ada juga yang kita kata yang pengguna ni masih nak mencuba-cuba. Betul. Sebab dia belum pernah kena. Bila dah kena sekali, baru dia terasa lah, kita kata. Dia ingat kereta bila masuk air tukar jadi bot. Itu kereta James Bond boleh. Kereta James Bond boleh lah. Okey, baiklah. Terima kasih doktor kerana sudi kongsikan begitu banyak info kepada kami di sini ya. Ya. Harap nanti kita sempat lagi nak interview doktor. Rasa macam belajar geografi. Banyak benda dapat belajar sebenarnya. Doktor, terima kasih banyak. Semoga sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Terus dapat memberikan update-update mengenai cuaca terkini kepada rakyat Malaysia. Terima kasih, doktor. Ya, sama-sama. Itulah dia kan. Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai keadaan cuaca di Malaysia yang berubah-ubah.